Ada juga sebuah keluarga besar yang maut tanpa meninggalkan waris dan keturunannya lagi di dunia ini lenyap begitu sahaja. Pada tarikh keramat ini, 27 Disember 1973, perairan sekitar Tanjung Jerijeh, Sarawak menjadi saksi ratusan jiwa terkorban apabila gelombang bergelora dengan rakusnya memamah ratusan jiwa dalam kegelapan tanpa cahaya. Apabila MV Pulau Kijang tanpa rela menyembah dasar Muara Rejang sekitar Tanjung Jerijeh tenggelam bersama 1000 pengalaman, kenangan dan pertanyaan. Itulah tragedi MV Pulau Kijang yang tak akan dilupakan oleh generasi lalu. MV Pulau Kijang ialah sebuah kapal pengangkutan di Sarawak yang boleh memuatkan ratusan kargo dan manusia pada satu-satu masa. Selain dari MV Pulau Kijang, MV Rajah Mas, sebuah kapal lain yang mempunyai perkhidmatan yang sama, bermula dari Pelabuhan Kuching dengan perjalanan mengambil masa lebih kurang sehari melalui Sarike dan berakhir di Pelabuhan Sibu. Dibina di Indonesia, MV Pulau Kijang yang beratnya 227 tan dibeli syarikat Central Shipping Company di Singapura dengan harga RM320,000 pada tahun 1965. Diketuai oleh Kapten Awang Hashim Haji Amzah, dibantu oleh Juragan Cik Alip dan 28 kelasinya. Hampir 8 tahun berkhidmat bersama MV Pulau Kijang menjalankan tugas harian mereka, membawa muatan kargo dan manusia berulang-alik dari Kuching menuju ke Sibu dan kemudian kembali ke Kuching. Tetapi siapa sangka pada 28 Disember 1973, sambutan Christmas baru saja berakhir pada pukul 6.30 petang, setengah jam lewat dari masa yang biasa ditetapkan untuk MV Pulau Kijang bertolak dari Pelabuhan Kuching, iaitu 6 petang, membawa ratusan penumpang dari pelbagai latar belakang, pelbagai kaum dan agama, ada Cina, Iban, Melayu, Melanau, Bidayuh dan sebagainya. Bersesak-sesak dalam MV Pulau Kijang, masing-masing ada urusan tersendiri menuju ke destinasi yang ingin dituju. Rata-ratanya baru sahaja selesai menyambut Christmas dan ingin kembali ke tempat asal. Penumpang-penumpang first class dan second class ditempatkan dalam kabin-kabin yang disediakan. Manakala bagi penumpang-penumpang biasa pula, tidur di mana-mana sahaja yang mereka rasakan selesa. Bahkan ada yang sanggup tidur atas timbunan guni beras, jagung atau makanan dalam tin dalam ruang kargo. Namun, mereka sama sekali tak merungut asalkan mereka tak kehilangan tiket, dan ada tempat tidur pun sudah memadai. Untuk mengelakkan kelaparan, ada yang membawa bekalan makanan sendiri dan bekalan air minuman yang mencukupi untuk perjalanan yang mengambil masa sehari lebih ke Sarike dan Sibu. Perairan Sarawak pada masa itu sangat tenang dan selamat. Jarang berlaku kemalangan jiwa. Tiada lanun, tak banyak kawasan bahaya, kurang ancaman. Namun, segala-galanya berubah pada pukul 3 pagi 27 Disember 1973. Dalam pekat kegelapan awal pagi itu, MV Pulau Kijang terumbang-ambing apabila Tuhan menunjukkan kuasanya. Laut tiba-tiba sahaja bergelora dan angin bertiup dengan ganasnya menyebabkan MV Pulau Kijang terlanggar beting pasir dan terperangkap. Ombak pula berterusan memukul MV Pulau Kijang tanpa belas kasihan. Semua penumpang menjadi panik. Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang bertolak-tolakan, ada yang terjatuh ke dalam laut. Suasana menjadi kelam kabut dan bertambah teruk apabila semua lampu dalam MV Pulau Kijang terpadam begitu sahaja. Keadaan begitu gelap yang kedengaran hanya tanggisan sayu dan jeritan meminta tolong. Dalam masa beberapa minit sahaja, suasana terus menjadi sunyi. Tiada lagi tangisan, tiada lagi jeritan. MV Pulau Kijang sudah pun tenggelam menyembah dasar Muara Rajang. Mangsa-mangsa yang terselamat ditemui oleh anak-anak kapal MV Hornbill, kapal yang mengangkut muatan kayu balak yang kebetulan menuju ke Pekan Selalang dan tak jauh dari Sarike. Setelah mendapat panggilan kecemasan dari MV Hornbill, Polis Mari Tentera Navy bergegas menuju ke lokasi kejadian di Tanjung Jerijeh, kira-kira 3.5 batu nautika dari Sarike Barat. Namun, segala-galanya sudah terlambat. Kebanyakan penumpang sudah mati lemas. Ada juga yang hilang di bawah arus gelombang. Ada yang mati lemas terperangkap dalam kapal. Namun, mereka sama sekali tak berputus asa mencari tanda-tanda mangsa yang terselamat. Walaupun apa yang kelihatan di depan mata
hanyalah jasad-jasad yang tak bernyawa terapung-apung di merata-rata tempat. Terlalu banyak mayat, lebih kurang 121 mangsa didapati mati lemas termasuk yang hilang. Jumlah yang terselamat hanya 38 orang dari 159 orang penumpang sebelum tragedi itu berlaku. Untuk mengangkat mayat-mayat itu sekaligus ke dalam bot tentera adalah mustahil. Tiada cara lain. Terpaksa menggunakan helikopter. Juruterbang helikopter menyaksikan ratusan mayat terapung-apung di mana-mana sahaja dari udara. Pemandangan yang agak menyedihkan. Hati siapa yang tak sedih melihat mayat-mayat yang terdiri dari ahli keluarga yang rata-ratanya orang tua, kanak-kanak dan banyak lagi. Mayat-mayat mangsa terpaksa dimasukkan ke dalam jaring ikan dan jaring itu akan diangkut menggunakan helikopter menuju ke Sarike. Helikopter hanya dapat mengangkut puluhan mayat sahaja dalam satu-satu masa. Ini bermakna mereka terpaksa berulang-alik dari Sarike ke Tanjung Jerijih beberapa kali sehingga tiada tanda-tanda mayat ditemui lagi. Ini berlangsung hampir seminggu. Sementara itu, mayat-mayat yang dibawa ke Sarike dihimpunkan di Padang Dewan Suarah Sarike buat sementara untuk sesi pengecaman dan tuntutan ahli keluarga. Bayangkan, ratusan mayat disusun di padang yang besar. Ada mayat yang sudah kembung kerana terlalu lama terendam dalam air laut. Ada yang tiada rupa manusia langsung, mata terbonjol seperti udang, kulit jari jemari hilang dimakan ikan. Menggunakan helikopter untuk mengangkat mayat bukanlah satu pengalaman yang agak menyenangkan. Helikopter terpaksa melalui kawasan perumahan di Sarike. Air mayat yang menitik-nitik dari jaring ikan. Ada yang terkena bumbung rumah penduduk sehingga ada yang terdengar suara tangisan dan jeritan manusia pada waktu malamnya selama beberapa hari. Ada juga yang tercium bau kemenyan dan setanggi. Macam-macam versi cerita yang kedengaran. Mangsa-mangsa terpaksa dikebumikan dalam satu liang lahat atas faktor mayat sudah mula mereput dan sukar untuk dikenal pasti identiti, jantina, agamanya dan statusnya. Sebuah memorial juga dibina untuk mengingati tragedi Pulau Kijang ini di Sarike. Ada juga sebuah keluarga besar yang maut tanpa meninggalkan waris dan keturunannya lagi di dunia ini, lenyap begitu sahaja. Sebelum kejadian, berlaku sesuatu yang amat aneh. Di Pelabuhan Kuching, beberapa jam sebelum MV Pulau Kijang bertolak, banyak orang menyaksikan ratusan ekor tikus berlari-lari melompat keluar dari MV Pulau Kijang terus ke daratan. Namun, kebanyakan dari penumpang langsung tidak menyedari dan mengendahkan peristiwa aneh itu kerana berpusu-pusu untuk masuk ke dalam kapal. Adakah ini tanda-tanda yang tikus-tikus itu tahu apa yang berlaku? Wallahu alam. Dipercayai buaya yang menjadi panduan telah hanyut dalam ribut dan hilang entah ke mana, menyebabkan kapten kapal dan anak-anak kapal yang lain sukar untuk melihat rumah api dan mengemudi arah MV Pulau Kijang dengan betul. Akibatnya MV Pulau Kijang terlanggar beting pasir dan seterusnya tenggelam akibat kombinasi pukulan ombak besar, angin ribut atau puting beliung dalam sesetengah versi dan kesukaran bergerak akibat terperangkap di beting pasir. Itulah tragedi yang telah berlaku terhadap Pulau Kijang yang kekal menjadi sejarah tragedi maritim terburuk di Sarawak. Apa yang terjadi sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidup meneruskan kehidupan mereka dengan 1000 kenangan pahit dan ngeri. Manakala bagi yang telah tiada, sama-sama kita sedekahkan doa dan Al-Fatihah. Semoga roh-roh mereka tenang di sana. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.